Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Seperti biasa mengajak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan lipat dan izinnya kita masih lagi dapat bersama dalam program Quote of the Day bersama dengan Atuk dari Kota Baru. Hari ini kita sudah pun masuk 4 hari bulan Disember, meniti hari jejak-jejak di pantai zaman. Jejak-jejak di pantai zaman. Tahun 2022 dan nak meninggalkan kita. Begitulah saban setahun. Sehari semakin meningkat, umur semakin banyak, berarti semakin nak habis lah. Macam sebatang lilin lah. Sebatang lilin, walaupun dia menyala sampai ke bawah, habis lah. Begitulah usia kita, umur kita akan habis. Nah, bila ada yang bermula, akan ada berakhir. Apabila ada yang hidup, ada yang mati. Itu lawan dia. Lawan dia. Jadi hidup ini begitulah. Kita jangan sombong. Jangan sombong dengan Allah SWT. Kita jangan sombong dengan makhluk. Kita jangan sombong dengan binatang. Kita jangan sombong dengan pokok-pokok, dengan batu-batu. Jangan sombong. Sebab mereka ini adalah saksi kita di akhirat nanti. Bagaimana batu juga memberi salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Rasulullah terkejut tengok orang tak nampak. Tengok ada batu yang bagi salam. Jadi batu juga makhluk menjadi saksi kepada kita. Saksi kepada kita. Dan batang-batang kayu yang hidup juga menjadi saksi. Batang kayu yang mati pun menjadi saksi. Pernah satu kisah apabila Rasulullah berpindah mimbar. Selalunya Rasulullah menyandar di batang kurma untuk membaca khutbah. Apabila mimbar baru sudah ada, Rasulullah pun naik ke mimbar baru untuk baca khutbah. Semasa sedang baca khutbah, Rasulullah mendengar. Bukan Rasulullah saja, semua makmum di masjid pada hari itu di Madinah mendengar tangisan yang kuat sangat tangisan. Memang meraung, tangis, sakit. Macam satu orang yang sedang menghadapi satu sakit yang berat. Rasulullah berpaling, tak ada orang. Semua sahabat heran. Inilah mukjizat Rasulullah. Jadi Rasulullah pun perasan bahawasanya batang tamar yang kering itu yang menangis. Bukan sahaja Rasulullah mendekati batang tamar itu, bahkan Rasulullah peluk batang tamar itu. Berhentilah kamu menangis. Kamu menangis. Rasulullah merayu, mujuk, bukan mujuk, merayu. Kalau Rasulullah tidak turun memujuk batang kamar itu akan menangis sehingga hari kiamat. Jadi itulah bahawasanya kita bukan sahaja bersama dengan sama manusia. Hablum minan nas, hubungan manusia kena jaga. Tapi hubungan dengan makhluk-makhluk lain juga kita jaga. Kita kena jaga. Jadi sebelum kita pergi kepada tajuk kita hari ini, kita bicara dulu mengenai sebuah kehidupan kita ini. Sebuah kehidupan. Apabila sangkakala ditiup, apabila kiamat berlaku, lima makhluk akan mati. Kamu ya, kamu. Assalamualaikum Tok. Dan sahabat duha, waalaikumsalam. Sahabat duha, terima kasih. Apabila kiamat, maka 5 makhluk mati. 5 makhluk. Pertama sekali, of course lah, manusia. Manusia hidup semuanya mati. Manusia hidup semuanya mati. Yang kedua ialah binatang-binatang. Semua mati. Kecil, besar, ikan paus, ikan kecil, ikan bilis, semua mati. Ya Ali, apa khabar Ali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Haji dan sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji. Pertama yang mati ialah manusia, yang kedua haiwan.
haiwan. Yang ketiga. Yang ketiga ialah malaikat. Malaikat juga mati. Mati. Malaikat juga mati. Yang keempat ialah jin. Jin juga mati. Allah kata, aku tidak jadikan manusia dan jin. Aku tidak jadikan manusia, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk sembahku. Jin pun mati. Dan yang kelima ialah syaitan. Bapa syaitan ialah iblis. Iblis juga mati. Yang beza sikitnya, syaitan ni, dia minta dengan Allah supaya dia hidup sampai hari kiamat. Dia tak mati-mati geng dia. Tak mati-mati. Itulah 5 makhluk mati. Jadi kita jangan berangan-angan tak matilah. Ya Haji, dah sarapan ke? Makan roti. Makan roti dulu. Lepas ni ajak nenek kau pergi makan kat luar. Okey, tajuk kita hari ini, jagalah mulut kita. Diam, angguk, angguk, jaga mulut kita. Itu penting. Kerana mulut badan binasa. Kerana mulut masuk neraka. Allahu Akbar. Itu yang berat tu. Tapi kerana mulut juga kita boleh masuk syurga. Masuk syurga. Masuk syurga. Jadi, dalam soal kehidupan kita ini, kita tidak dapat lari daripada tutur kata manusia. Ini yang berlaku dalam komuniti kita. Sama ada apa yang dia lihat ataupun apa yang dia rasa. Sekarang ni ada dekat Kota Baru ke? Saya ada di Kota Baru. Pasir Tumbuh. Okey. Di mata dan di hati manusia. Di mata dan di hati manusia. Inilah yang kita perlu jaga. Kalau katakanlah kita tengok ada orang pakai kereta buruk je. Ada orang pakai kereta buruk. Mungkin ada orang mengata, alah kereta lama buruk lah tu, tak mampu lah tu, kesian. Ada orang kata gitu. Bila melihat mulut kan, mulut. Mulut. Mengata. Jadi kalau tengok orang pakai kereta lama, kancil lama ke, Datsun Wahulu ke, Datsun Wahulu. Orang Kelantan panggil Datsun Wahulu. Datsun lama 120Y. Dulu hebat lah. Masa dulu kan. Masa dulu. Jadi, mengata tak habis pula. Pakai kereta buruk. Kesian. Tak ada duit lah tu. Inilah yang perlu kita hindarkan dalam hidup kita. Tapi kalau ada orang pakai kereta mewah pula. Ya Rahmat Craft Design. Assalamualaikum bang. Dan semua sahabat. Waalaikumsalam. Di Pasir Tumbuh tu ramai saudara saya ya Haji. Oh, ramai. Bagus. Bagus. Nik Zulkifli, Nik Zul. Ayat kerana mulut badan binasa tu benar Pak Cik. Jika sekat angin tua muda, dah tak kira dah. Itu tua muda. Tapi kalau kita lihat, kalau ada orang tengok kita pakai kereta mewah, ada pula kata, wah, baru beli kereta ya. Besar tu. Berlagak lah tu. Ada orang kata, ni kerana mulut. Kerana mulut. Mulut manusia. Kereta besar. Gaji kecil. Pandai pula mengata. Allahu Akbar. Hindarkan. Beli rumah. Katakanlah beli rumah. Alah, dia tu mampu beli rumah teres je. Tak ada duit lah tu. Oh, ada lagi. Ada saja yang tak kena. Ada saja yang tak kena. Ada saja. Ada lagi kata, entah-entah sewa je. Saja nak poyo macam kaya-kaya. Wah, ada lagi. Tengok orang sebelah. Sewa je tu. Bukan beli pun. Allahu Akbar. Sama juga apabila lambat kahwin. Tak lakulah tu. Tak ada siapa yang nak. Tanya. Jadi kalau lambat kahwin, tak ada siapa yang nak. Kan? Kalau cepat kahwin, Allah cepatnya kahwin. Umur belasan dah kahwin, tantah dah mengandung. Pula, tak beradui. Sedap mengatur orang. Sedap mengatur orang. Itulah mulut. Itulah mulut. Kalau lihat ada orang bersedekah, ada orang membantu orang lain, ada orang tolong orang lain, dia mengata juga, saja nak menunjuk, bukan ikhlas pun. Saja nak menunjuk, bukan ikhlas pun. Inilah komuniti kita. Masyarakat kita. Buat makan-makan. Kena nombor ke apa ke? Tak percaya.
Berniaga buka kedai. Kalau kita berniaga buka kedai, tak berapa nak dengar tu. Sebab tengah ceramah haji dalam masjid ni. Oh, tak apa. Konsentrate ceramah haji dulu. Mungkin lebih baik itu. Mungkin ayah haji ni saudara saya sebab muka ada irah dengan arwah abah saya. Oh, lain macam ni. Saya bukan asal Boti Tumbuh. Saya asal Tumpat. Argentina the best tu. Wow, kita bercakap pasal bola juga. Bola. Kalau ada orang buka kedai, ada orang kata, tak lama bankrupt lah tu. Bukannya pandai sangat berniaga pun. Ini mulut. Mulut, Allahu Akbar. Jaga Tuhan, jaga. Patutnya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, majukanlah perniagaannya. Bila kita berdoa kepada orang lain, siapa dia ketahui, doa itu akan kembali kepada kita juga. Dan malaikat berdoa kepada kita. Bila kita berdoa kebaikan kepada orang itu tidak tahu kita berdoa, maka malaikat akan menyambut, iaitu akan berdoa semoga kebaikan juga boleh kepada kita. Malaikat berdoa kepada kita. Jangan main. Jangan main berdoa kepada orang tak tahu. Sebab itu afdal. Kalau berniaga tak maju, bankrupt lah tu. Ilmu tak ada, duit tak cukup, modal tak cukup. Tapi kalau berniaga maju, pakai bomo lah tu. Pakai bomo pula. Kalau berniaga maju kata pakai bomo pula. Kalau lambat kahwin tak laku. Kalau cepat kahwin mengandung. Kalau lambat dapat anak, mandul lah tu. Tak kena lagi. Mandul lah tu. Jadi itulah. Inilah lumrah yang selalunya menjadi tutur kata. Ada mudarat daripada mulut ini. Kawan yang rapat jadi musuh kerana mulut. Mengatur orang, menyebar fitnah, ataupun membuka aib orang. Aib kawan, sehingga bila kawan tahu, tak boleh pegang rahsia dia ni. Maka tak berkawan. Mesti Ayah Haji kenal dengan Hussein Comel di Kota Baru. Mesti Ayah Haji kenal Hussein Comel. Tak puasa tu. Mana satu Hussein Comel. Kena susu galus sikit. Sebab mulut orang, kawan jadi musuh. Jadi musuh tak pasal-pasal dia tu tak tegur kita. Tiba-tiba je dia mocong kita. Tak nak tegur kita. Rupa-rupanya dia mendapat sesuatu yang kononnya menyebarkan kita mengata kat dia. Itulah bahayanya. Dan kerana mulut juga, pasangan isteri, suami isteri hancur, berkecai kerana mulut. Mulut orang, mulut kita, mulut isteri, mulut suami kena jaga. Ini kena jaga. Adik-beradik bergaduh kerana mulut. Ini banyak berlaku. Adik-beradik bergaduh kerana mulut. Mulut laser. Lebih lagi biras. Biras sama biras. Very sensitive. Cakap lain, faham lain. Saudara bermasam muka, bahagia jadi derita. Kerana mulut. Sepatutnya hidup bahagia, jadi derita. Tajuk kita itulah. Itu yang kita perlu tekannya. Dah buat baik tapi ada je yang tak puas hati. Itu perkara biasa. Yang penting tujuan hidup nak raih redha Allah, bukan redha manusia. Tujuan kita hidup ini kerana nak raih redha Allah. Kita nak raih redha Allah, bukan redha manusia. Manusia tak suka kita. Kadang-kadang kita berkawan, kita memberitahu perkara yang benar, menegur perkara benar, tapi dia tolak, dia tak terima. Tak boleh terima kebenaran. Ini susah berkawan macam ni. Amat susah berkawan dengan yang tak boleh menerima. Tak boleh menerima teguran. Sedangkan teguran itu adalah membaiki kesilapan kita, teguran itu. Bukan main-main. Teguran itu penting. Teguran itu umpama permata kepada kita. Teguran itu satu correction atas diri kita yang mungkin kita tidak sedar. Lebih lagi teguran orang yang paling rapat dengan kita. Teguran daripada suami, teguran daripada isteri,
Teguran. Di tempat tu kapal ayah haji tinggal. Dulu. Dulu. Uh, tujuh. Kampung tujuh. Kampung tujuh. Pantai tujuh. Ada lagi lah. Family ada lagi di sana. Ada lagi di pantai tujuh. Jadi mulut ini, teguran daripada pasangan ini sebenarnya banyak memberi kebaikan. Tapi peratus yang boleh secara berlapang dada menerima teguran ini adalah sedikit. Kerana ego, kerana dialah ketua keluarga, ataupun mungkin kerana gaji bini lebih besar daripada suami, menyebabkan tak boleh ditegur. Ya Ana, salam dari saya di Sibu, Sarawak. Apa khabar orang Sibu? Seribu. Sibu, Sarawak. Terima kasih Ana kerana join kita. Kita kena jaga. Teguran itu penting. Teguran itu penting. Teguran ini mempercepatkan kita membetulkan kesilapan kita. Kalau tak ada orang yang tegur, kita akan terbawa-bawa kesilapan itu sampai bila-bila. Kadang-kadang, katakanlah contoh teguran. Kita pakai baju terbalik. Contoh, baju terbalik. Tak ada orang tegur kita. Maka kita daripada keluar daripada rumah sampai balik, tak ada orang tegur. Jadi orang akan tengok, orang akan perli kita lah. Tengok pakai baju terbalik apa semua kan. Tapi apabila ada orang tegur, Ji, baju terbalik tu Ji. Dia tengok, Allahu Akbar, baju terbalik. So kita tukar. Itu contoh. Teguran itu penting untuk kita membetulkan sesuatu yang tak betul dalam diri kita. Ombak pantai. Assalamualaikum dan juga sahabat. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita hari ini, lebih baik diam daripada kita bercakap benda yang tidak memberi faedah. Atau benda yang mendatang keburukan. Baik geleng kepala. Geleng-geleng kepala. Tanda tak setuju. Tak setuju. Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Amin. InsyaAllah. Amin. Jadi teguran itu adalah satu perkara yang terlalu penting dalam komunikasi dalam keluarga. Teguran. Bukan marah, bukan. Marah dengan tegur lain. Marah, tegur lain. Lain jauh. Nada suara lain, perkataan-perkataan yang digunakan lain. Contoh macam kita kata tegur. Saya rasa saya rasa you buat ni tidak betul ni. Kalau okey, saya rasa macam ni yang betul. Kita itu teguran. Kalau marah, you ni berapa kali aku cakap, masih lagi buat benda yang tak betul lah, benda yang sama, ini silap lah. Aku dah bagi tahu banyak kali dah. Itu marah. Itu marah. Tegur je. Jauhilah pemikiran liberal. Allah, free Palestine, free sorry. Jadi teguran itu penting. Terutama untuk menjaga keharmonian dalam rumah tangga. Kena ada teguran. Kalau isteri nampak hanyut sikit dengan handphone ke, asyik duk Facebook, TikTok, apa semua kan, suami boleh tegur. Sampai anak sedang menangis pun buat tak kisah. Buat tak kisah itu dah melampak lebih-lebih. Sebab dah lari daripada responsibility yang sebenarnya. Begitu juga suami. Katakanlah suami dah lah pergi kerja pagi balik malam kan. Hari Minggu pergi hobi pula. Hobi mancing, hobi main bola, hobi. Ya, Reni, Min. Assalamualaikum, ya Haji. Waalaikumsalam, Reni. Apa khabar? Jadi, isteri boleh tegur suami, bang. Boleh tak kalau hari Minggu ni duduk dengan family? Sebab saya tengok anak-anak kita rindu ke abang. Budak-budak ni perlu tahu. Jadi, bagi suami yang berlapang dada, dia mendengar dengan positif. Tapi ada suami yang ego. Alah, kau ada kan? Kau jagalah. Ada suami macam tu. Sedih lah tengok anak-anak kan. Telopong, nak keluar berjalan. Bukan pakai duit pun. Keluar pergi taman. Macam tu je. Pada 3 minggu lepas, saya bermiti dengan ayah Haji. Sebab saya bergaduh dengan orang lain. Pasal. Pula mimpi pasal agama. Aduh, mimpi tak apalah. Jangan bergaduh betul. Jadi soal apabila kita dalam soal konsep tegur-menegur dalam rumah tangga ini terlalu penting. Sebab kadang-kadang anak yang kecil itu ada idea, dia menegur. Menegur, abang jangan buat macam ni. Kadang-kadang abang buat silap. Abang takut mak bapak marah, abang marah ke adik. Jangan beritahu mak, jangan beritahu bapak. Itu akan berlaku sesuatu. Jadi
Kita sebagai parents, kita kena mendengar kedua belah pihak tau. Jangan mendengar satu pihak je. Sebab ada satu pihak cuba menyembunyikan fakta. Fakta. Itu akan menjadi suatu perkara yang tidak baik jika kita buat keputusan tanpa kita soal selidik. Tanpa berbincang apa semua. Jadi begitu juga teguran ini adalah amat penting di pejabat. Kalau mungkin bos selalu tegur kita. Selalu datang lambat akan ditegur. Keluar awal akan ditegur. Minum teh lama akan ditegur. Dan kita sudah ada satu sistem di pejabat masing-masing. Tapi apabila melanggar sistem, sudah semestinya kena tegur ataupun dapat warning letter. Tujuannya ialah untuk membetulkan disiplin kita, cara kerja kita. Begitu juga kita dalam soal ibadah. Kita juga ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solat 5 waktu, jangan tinggal. Apabila masuk pukul 1, solat zuhur, maka solat zuhur lah. Jangan kau buat asar, tak betul. Pukul 1 kau buat solat asar, tak boleh. Tak boleh. Itu ada. Islam dalam soal ibadah juga ada tegur-menegur. Tegur-menegur means kita tidak boleh membuat sembrono cara kita. Solat subuh nak buat pukul 12. Mana boleh? Tak boleh. Tak boleh. Ataupun mungkin semasa kita baca ayat Al-Quran itu ada yang tak betul, tidak tepat, tidak betul. Kamu ditegur oleh orang sebelah. Kita terima kasih. Atuk pernah pergi umrah dulu. Atuk baca Al-Quran. Tiba-tiba saja Tok Syekh sebelah atuk ni tegur tak? Dia tegur. Dia tegur. Dia baca ulang balik. So atuk ulang balik lah. Malu tu ada. Tapi tak apalah. Kita syukur. Alhamdulillah. Di Mekah. Dia tegur atuk baca Al-Quran sebelah. Dia kata tak betul. So kita betulkan. Jadi kita ingat atuk sampai sekarang pun dah 30 tahun dah. Ingat dengan dia ni. Tapi tak berborak lama lah sebab dia foreigner kan. Dia foreigner. Tak sah. Jadi tegur, perkara tegur itu adalah penting. Begitu juga dalam soal-soal kita melakukan perkara-perkara dunia. Kita ditegur supaya rajin buat kerja. Kita tak boleh malas. Tak boleh. Kita ditegur supaya kita rajin buat kerja. Rajin itu adalah tuntutan agama. Malas itu tuntutan syaitan. Jadi kita kena rajin. Begitu juga orang boros. Boros tidak disukai oleh dalam agama Islam. Orang yang boros. Haji datang untuk selesaikan masalah tersebut. Lepas tu saya dengan orang yang bergaduh tu. Mimpi seronok kan? Gaduh berdamai tu. Kita selesai masalah. Seronok mimpi lali tu. Seronok. Okey. Dalam soal kita menjaga mulut tadi. Menjaga mulut apabila kita cuba membicara ke perkara yang sia-sia. Lebih baik kita diam. Tapi apabila kita ingin berbicara ke perkara-perkara yang baik, maka kita mesti mengeluarkan perkataan. Menegur. Walaupun pahit. Betul kan? Walaupun pahit. Tegurlah. Telanlah walaupun pahit. Sebab perkara itu penting. Penting. Untuk memastikan kita tidak terus-menerus melakukan perkara yang silap dalam hidup kita. Jadi hidup kita lebih banyak kita diam itu lebih baik. Lebih banyak kita diam. Tetapi ada juga dalam soal-soal ibadah lebih baik kita basahkan bibir kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kita diam di situ ialah dia menyampuk perkara-perkara yang tak berfaedah. Tengok TV terlampau lama, berhibur terlampau lama, sehingga lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa 24 jam, berapa jam kita ingat kepada Allah? Ingat kepada Allah ni adalah berbagai bentuk ibadat. Solat itu juga zikir, solat itu juga ingat kepada Allah. Selain daripada itu, baca Al-Quran juga ingat kepada Allah. Baca Al-Quran. Zikir. Zikir juga ingat kepada Allah. Dan berselawat kepada Rasulullah. Kekasih Allah. Sekali kita berselawat kepada Rasulullah, Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. Jadi itulah maknanya perkara-perkara yang di mana kita menggunakan mulut kita pada benda yang tepat, benda yang sempurna, maka insya-Allah kita akan mendapat ganjaran yang baik. Jadi dalam kehidupan kita di dunia, ada perkara-perkara yang kadang-kadang bercanggah.
bercanggah. Dunia ni lain tau. Dalam dunia ni. Dunia ni ada buruk baik. Ada kutuk, tak kutuk. Ada buat jahat, buat baik. Itu dunia. Tapi di syurga nanti tak ada jahat. Semua baik. Tak ada buruk. Semua comel. Comel. Tak ada sakit. Semua sihat. Tak ada tua. Semua muda. Itu yang penting. Ayat apa perlu kita amal untuk kaki patah? Susah juga Atuk nak jawab ni. Kaki patah kena cari bomo patah ni. Tak ada cerita lain lah. Kaki patah ni. Allahu Akbar. Kena jagalah kaki patah. Kena cari bomo patah. Bomo patah dia boleh insya-Allah ramai kena cari. Kena cari bomo patah. Kadang bomo patah ni hebat dia sentuh je, dia tak urut apa pun, dia sentuh je. Tulang tu masuk, bunyi kok bunyi, ada orang kata lah. Tapi Atuk tak pernah jumpa bomo yang seperti itu. Cuma pernah dengar lah. Mungkin Dali boleh post dalam Facebook. Saya memerlukan seorang bomo untuk patah. Coba siapa-siapa boleh tolong. Ataupun type tajuk ke bomo patah. Type dalam Facebook tu type. Ataupun Google ke type bomo patah, bomo untuk kaki patah. Dan you akan dapat info. Coba Dali. Mungkin dia orang tu ada di Selangor. Mungkin orang Jawa ke apa ke. Mungkin juga. Tapi ada yang urut tu pernah Atuk dengar, iaitu di Padang Jawa. Padang Jawa nak pergi urut dengan dia tu kena booking katanya. Di Padang Jawa tu tak jauh dah di Kuala Lumpur kan. So Dali coba check dulu. Coba check dengan Google kan dulu. Supaya kita boleh. Okey, dalam kehidupan kita ada pula. Tak apa lah. Nanti kita kawan. Mulut orang tak boleh tutup, tetapi boleh diubah dengan tindakan dan kejayaan kita. Ada orang mengutuk kita. Mulut kita tak boleh tutup. Kita tak boleh tahan mulut orang dia nak mengata kita. Tapi kita kena sabarlah. Jangan kita lawan balik. Sedap mulut kau mengata ya. Kita pun sambung balik. Jadi kita 2 kali 5 dengan dia. 2 kali 5. Rasulullah dalam banyak hal apabila dia caci maki, Rasulullah tak jawab. Rasulullah diam je. Rasulullah tak jawab. Sebab Rasulullah tahu yang caci maki itu ialah orang jahil. Orang yang tak ada adab. Tak ada adab. Dan Rasulullah ni mesti menunjukkan pekerti yang tinggi. Sebab Rasulullah ni dibimbing direct oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril. Jibril selalu mendampingi Rasulullah apabila apa saja masalah yang dihadapi oleh Rasulullah, Jibril akan datang menyampaikan berita. Ya, Bob. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Sila. Terima kasih. Jadi, daripada kita bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah, lebih baik kita diam. Ataupun jika kita memerlukan juga jawapan daripada benda yang kita rasa kita tak patut pun respon, maka kita geleng kepala seolah-olah kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Itu penting. Sebab kita tak nak terjebak. Kita salah seorang daripada orang yang menyebarkan fitnah, Jadi mulut orang tak boleh ditutup, tetapi boleh diubah dengan tindakan dan kejayaan kita. Mulut orang kutuk. Macam kita kata kita nak mula berniaga lah. Wah, mula tak hidup kau, tak rak kau, mampoi kau, mana boleh, kau mana pandai berniaga, keturunan kau mana, aku kutuk lah. Tapi kita tak boleh tutup mulut dia, biar dia cakap. Tapi jadikan itu sebagai satu cabaran kita. Cabaran. Aku akan buktikan aku boleh buat. Aku akan buat bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh kita buat. Dan bila kita berjaya, dia pun kata pula, alah kau bolehlah berjaya, aku tak boleh. Dia kata juga. Pandai dia menjawab. Ada juga berkata demikian rupa. Jadi banyak. Mulut orang kita tak boleh tutup. Orang tahu menghukum. Kita sabar je lah. Orang-orang yang banyak kekurangan seperti kita tak boleh malu untuk minta maaf. Orang yang banyak dosa seperti kita tak boleh malu untuk bertaubat. Kalau kita tersalah cakap, kadang-kadang ada juga kita ni rasa-rasa macam perlulah tahu. Tiba-tiba kita tahu benda yang tak betul. Dan benda ni melibatkan amal ibadat tahu. Akan dibicara di pada mahsyar nanti. So kita
Kita minta maaf, I'm sorry. Saya salah bertindak, salah faham. Begitu juga dalam melakukan dosa. Dosa ni tidak ada manusia yang tak berdosa, tidak ada. Tidak ada. Mustahil manusia tak ada dosa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil manusia ada dosa, tak ada dosa. Allah dah tahu dah. Allah dah tahu dah. Dan syaitan juga meminta dengan Allah untuk menggoda hamba-Nya. Kita digoda oleh syaitan. Goda oleh syaitan. Tapi Allah kata tak apalah kau nak goda pun syaitan. Tapi aku buka pintu taubat kepada hamba-Ku. Buka pintu taubat sentiasa terbuka. Sentiasa terbuka. Kau boleh bertaubat bila-bila masa. Apabila Jibril membawa berita bahawasanya umat Nabi Muhammad, Allah akan menerima taubat dia setahun daripada dia menanti. Setahun daripada dia meninggal, Allah akan terima taubat dia. Rasulullah kata apa? Ya malaikat, setahun itu lama. Setahun itu lama. Lama. Aku bimbang umatku tak sempat dalam tempoh setahun itu untuk bertaubat. Pendekkanlah sedikit. Pendekkan lagi. Maknanya dengan nak mati tu biar ada masa yang pendek je untuk bertaubat. Untuk taubat. Jibril pun naik jumpa Allah SWT, turun ke bumi jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah menurunkan taubat umatmu akan diterima sebulan daripada tarikh dia meninggal. Rasulullah kata, ya Jibril, lama tu sebulan. Lama sebulan. Tolonglah, dia kata, aku sayang umatku. Maka Jibril naik lagi jumpa Allah, memberitakan bahawasanya kekasihnya Nabi Muhammad ni kasih Allah, kekasihnya memohon supaya dipendekkan lagi. Maka turunlah Jibril. Ya Rasulullah, Allah menurunkan tempoh boleh bertaubat hanya dengan 1 minggu daripada tarikh dia meninggal. Dia masih boleh bertaubat. Jangan pendek daripada 1 minggu. Ya Jibril, umatku tak mampu, dia kata. Mintalah pendek lagi tempoh bertaubat itu. Maka Jibril naik lagi jumpa Allah. Allah pembenarkan sehari 24 jam. 24 jam sebelum meninggal barulah pintu taubat itu ditutup. Pintu taubat ditutup. Jibril menyampaikan berita itu kepada Rasulullah. Rasulullah terima berita itu. Ya Jibril, 24 jam pun lama bagi umatku. Pendekkanlah lagi. Oh, hebat. Bagaimana Rasulullah sayang kita tahu. Rasulullah sayang kita. Berunding dengan Allah ni. Bukan berunding dengan manusia. Berunding dengan Allah. Dengan Allah. Tapi oleh kerana Allah begitu sayang kepada Rasulullah, minta untuk umatnya. Minta. Maka naik lagi Jibril ke langit. Ya Jibril. Ya Allah. Ya Rabbi. Kekasihmu minta lagi. Kurang. Dekat lagi. Pendek lagi. Maka dipendekkan sehingga nyawa sampai ke halkum. Ataupun apabila tiupan nafiri, sebelum matahari naik daripada barat ke timur. Maka turunlah Jibril bagi tahu, menyampaikan kepada kekasih Allah. Masa itulah Nabi kita Muhammad menerima bahawasanya taubat umatku akan diterima sehingga nyawanya sudah sampai di halkum, ataupun apabila matahari sudah naik daripada barat. Begitulah sayangnya Rasulullah kepada kita semua. Sehingga masa nak bertaubat tu, dulu asas setahun daripada meninggal. Masuk dalam dah setahun, taubat tak terima dah, pintu tutup dah. Tak. Rasulullah minta negotiate dengan Allah. Dengan Allah dia bagi sehingga ke lepas. Jadi bagi orang yang tak nak bertaubat, janganlah tunggu nyawa di halkum. Bertaubatlah setiap masa. Bertaubat. Astaghfirullahaladzim. Rasulullah sendiri orang yang tidak ada dosa, bertaubat 70 kali satu hari. Jadi kita ni bukan Nabi. Kita bukan sahabat Rasulullah, bukan. Kita bukan menantu Rasulullah, bukan. Kita bukan ulama, bukan. Kita orang jahil. Jadi bertaubatlah sebanyak mungkin, sentiasa sepanjang masa. Astaghfirullahaladzim. Sebab kita tak tahu kita akan meninggal bila. Tak tahu. Sehat-sehat, elok-elok, tiba-tiba nak pergi beli roti.
Keluar dengan motor, pau, accident, mati. Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa tahu? Jadi bertaubat tu kena saya astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Terutama orang yang sudah pemusibah, Allah masih panjangkan umur dia. Kena sentiasa astagfirullah. Minta ampun ya Allah. Ampunlah dosaku ya Allah. Ampunlah dosaku sebanyak mana, sebanyak buih di laut ya Allah. Ampun, minta ampun dengan Allah. Sentiasa. Bangun pagi minta ampun dengan Allah. Bangun pagi, ya Allah, aku bersyukur kerana aku dihidupkan lagi hari ini. Ampunlah dosaku ya Allah. Ampunlah dosa kedua ibu bapaku. Ampunlah dosa isteriku. Ampunlah dosa anak-anakku yang sedang tidur ya Allah. Begitu juga nak tidur malam. Ya Allah, ya Tuhanku. Ampunlah dosa diriku ya Allah. Ampunlah dosa isteriku, dosa suamiku, dosa anak-anakku. Kita kena minta, ya Allah. Dosa kedua bapaku kena minta. Kena minta dengan Allah. Sebab Allah kata jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Mana tanggungjawab kita? Tanggungjawab suami. Tapi kalau suami tak solat, suami tak apa, tak apalah, isteri buat sendiri. Isteri buat. Kita harus ingat. Ada suami yang jahat. Ada. Ada. Tapi isterinya masuk syurga. Ada. Contohnya siapa? Asia, isteri Firaun. Isteri Firaun. Tak ada. Ada ke lelaki di dunia sekarang jahat macam Firaun? Atuk rasa tak ada. Cuma dia tak solat gitu je lah kan. Tapi Firaun ni semua benda dia ada. Bahkan dia mengaku Tuhan. Firaun. Tetapi Asia, isteri Firaun, masuk syurga. Bukan setakat masuk syurga. Ibu syurga. Empat wanita ibu syurga. Asia, isteri Firaun. Mana kalau ada suami yang tak baik tu janganlah minta cerai. Sebab peluang anda untuk masuk syurga luas. Sebab anda sabar menghadapi dugaan kerana suami. Sabar. Anda boleh masuk syurga. Senang. Yang kedua, wanita kedua ialah wanita yang difitnah melahirkan anak Nabi Isa AS, Maryam, tanpa suami. Bagaimana cabaran hidup dia. Asia, cabaran hidup dengan perangai suami yang jahat, yang bengis, yang kaya, yang macam-macam. Itulah Asia. Tapi Maryam mendapat kecaman daripada masyarakat kerana melahirkan anak tanpa suami. Begitu juga Khadijah. Wanita agung. Wanita agung. Orang yang berkorbankan apa saja demi agama. Demi agama. Demi Islam. Wanita pertama memeluk agama Islam. Wanita pertama mengaminkan kata-kata Islam. Kata-kata daripada suaminya. Habis harta dia. Bilion harta Khadijah. Semuanya disumbangkan kepada jalan Allah SWT. Dan ibu syurga yang keempat ialah Fatimah, anak Muhammad. Anak Muhammad 7 orang. Tapi ibu syurga ialah dapat kepada Fatimah. Dan zuriat Rasulullah adalah turun-temurun melalui Hasan dan Husain. Hasan dan Husain dan anak cucu dia sampai sekarang. Jadi itulah kita dalam soal kita bercakap, berbincang, kena jaga. Satu perkara yang paling penting sekali ialah apabila kita bercakap dengan kedua ibu bapa. Atuk akui, atuk pun ada anak, ada cucu. Bukan senang kita nak menjaga kedua ibu bapa. Bukan senang. Bukan senang. Cakap kasar pun tak boleh. Apa lagi kita membantah. Kecuali perkara-perkara yang tidak melanggar dengan syariah. Jaga hati kedua bapa. Cara bertutur kata. Apa yang lebih penting ialah sentiasa memohon kedua ibu bapa. Kalau ibu bapa masih hidup lah. Memohon dengan ibu bapa supaya ibu bapa berdoa untuk kita. Ni ada tak setengah orang tu berkelahi ibu bapa. Apabila ibu bapa tak berdoa, maka susahlah kau. Memang susah. Betul kau duit banyak tapi kau susah. Apalagi kau berkelahi. Lagi teruk lah. Apalagi ibu bapa mendoakan keburukan. Teruk. Sehingga ada sahabat Rasulullah. Kerana selisih faham je. Selisih faham dengan ibunya. Semasa dia solat, ibunya datang memanggil. Dia tinggal bersama isteri dia di rumah berasingan dengan ibu dia. Ibu dia panggil. Panggil si Fulan. Dia tak menyahut. Sebab dia sedang solat sunat. Dia tidak menyahut. Sedang solat sunat.
Pergi kali kedua, lepas pada tu panggil lagi. Dia sedang solat juga, dia kaki solat kan. Kaki solat. Kali ketiga, dia solat lagi. Sehingga apabila diberitahu kepada Rasulullah, mana yang lebih penting, panggilan ibu dengan solat sunat. Maka Rasulullah kata, kau berhentilah solat itu dan sahutlah panggilan ibu. Besar panggilan ibu ni. Besar panggilan ibu. Bukan main. Panggilan ayah dan ibu ini besar. Duk solat pun kena berhenti. Solat wajib tak boleh lah. Solat wajib. Solat sunat. Solat sunat kena berhenti. Ada lagi mulut doa ni daripada ibu bapa. Ada sahabat Rasulullah berminggu-minggu tak mati. Nazak tapi tak meninggal. Ajak syuhada tak boleh sebut. Mulut tak boleh sebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tak boleh sebut. Macam tu ya. Macam tu. Jadi sahabat pergi mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan dan nazak, tapi kita ajar syuhada tak boleh sebut. Tak boleh sebut, tak keluar daripada mulutnya. Maka Rasulullah pun pergi berjumpa. Ziarah Rasulullah ni adalah orang yang suka ziarah, orang yang sakit. Orang yang sihat pun suka ziarah. Itu hebatnya. Tempat kematian, itu Rasulullah pergi sendiri, jalan kaki. Rasulullah pergi. Jadi dia pergi ke rumah sahabat yang nazak ni. Apabila dia melihat, Rasulullah melihat kepada sahabat dia juga. Maka dia kata, adakah dia masih ada ibu? Maka jawab isterinya, ya. Di mana ibunya? Di hujung kampung. Rasulullah pun bagi tahu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, kau pergi panggil ibunya datang. Sayyidina Umar pergi panggil. Ziarah amalan terbaik Said Putra. Betul sekali. Sayyidina Umar pergi panggil. Ibunya tak nak datang. Biarkanlah. Biarkanlah. Ini kerana mulut. Kerana mulut. Bahaya mulut ibu ni. Bahaya. Jadi apabila dia Sayyidina Umar datang ke menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, ibunya tak nak datang. Salam tok dan semua selamat pagi. Waalaikumsalam Said Putra. Ibu kata ibu tak nak datang. Rasulullah kata, kau panggil sekali lagi mak dia. Mak dia panggil sekali lagi. Kalau dia tak datang juga, kita akan bakar anaknya ni. Bakar anaknya ni. Rasulullah. Maka ibunya apabila dengar kata Rasulullah nak bakar anaknya ni, ibunya berlarilah cepat-cepat. Datang ke rumah anaknya. Datang. Rasulullah tanya dia, kenapa kau marah sangat kepada anakmu? Ya Rasulullah, anakku ini mengutamakan isterinya daripada aku. Aku marah kepadanya. Kerana tu je. Kerana mengutamakan isterinya daripada aku, maka aku marah. Aku tak reda dia. Ina Umar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih nak. Jadi Rasulullah kata, adakah kau tak nak ampun, tak nak maafkan dosa anakmu ini? Tak nak. Tak nak. Ibu kan marah. Ibu kan jangan main kalau dah marah kan. Tak nak. Okey, tak nak betul ni. Tak nak. Okey, Rasulullah kata, ya Abu Bakar, ya Umar, kumpulkan orang ramai. Cari kayu api, kita bakar saja mayat ini. Jadi apabila dia dengar Rasulullah perintah macam tu, ibu tadi pun menangis. Inilah hati ibu. Hati ibu. Assalamualaikum. Salam. Ibu ni menangis. Menangis dan terus merayu kepada Rasulullah, janganlah bakar anakku. Sesungguhnya aku maafkan, aku ampunkan dosanya kepadaku. Apabila ibunya memaafkan anaknya, terus sahabat Rasulullah syuhadah depan telinganya dan terus dia boleh ikut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus anaknya yang sakit tadi menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila habis saja wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus meninggal. Itulah kata-kata ibu. Jangan main-main. Di dunia pun sudah mendapat
sudah mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di akhirat. Di akhirat lagi kena. Good morning. Yes, morning, Malar. How are you? Are you? I'm fine. Hopefully you are very nice. Very good day. Good day. Jadi itulah kisah bagaimana mulut jadi. Kena jaga mulut. Jaga mulut. Jaga mulut. Jangan kita bercakap. Ada orang cakap, kau belajar tinggi-tinggi. Sama je dengan budak belajar tak habis. Kau belajar tinggi-tinggi. Buat Grab sama baik budak tak habis. Ini juga ada orang mengata ni. How are you? Me good. Me too. Me too. Alhamdulillah, I'm so far so good. Malar. Malar dari mana, Malar? Where you are from? Where you from, Malar? Now we talk about the quote of the day. Bersama dengan grandfather. From Kota Baru, Kelantan, Malaysia. Tapi kita tak boleh tutup mulut orang, pejamkan mata, pekakkan telinga dan bisikkan dalam hati. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkati rezekiku, tambah rezekiku dan maafkanlah orang yang mengatakan kepadaku. Itu yang kita bawa. Setapak KL. Oh, very near. Only one step. One step with me. Oh, you're from Setapak. Setapak. Just for joke. Setapak means one step. If Setapak lah, Kuala Lumpur. Wah. Hopefully you understand what we talk. Biarlah akhir kalam berakhir dengan kalimah La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul lah sekali. Percayalah akan ada hikmah di sebalik sakit dan deritamu hari ini. Berbaik sangkalah kepada Allah. Mungkin lewat kesulitan kamu akan menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih tabah. Lebih tabah. Jadi bila ada orang mengata, kenapa orang mengata kita? Kenapa orang mengata kita? Sebenarnya kita selangkah advance daripada dia. Dia mengata kita, alah dia tu bukan yang pandai sangat. Memang kita pandai daripada dia. Anda understand? I respect my message here. Oh, you don't understand? Do you understand? You don't understand? Oh, I see. You can write. You can write. I try to give an answer. You can write. Malah. Are you Muslim? Are you Muslim or not? Jadi kita berusaha supaya apa saja yang kita buat itu, sejajar dengan syariah Islam. Itu yang paling penting sekali. Itu yang paling penting sekali. You don't understand. I talk Malay. Talk Malay. Jadi dalam soal sebuah kehidupan, penjagaan mulut ini, kita tambah sikit lagi. Ada orang juga yang dalam kehidupannya dia tidak gemar orang nasihat. Ada juga. Dia tak gemar orang nasihat dia. Alah, kata bagi tahulah, aku tahulah. Ini juga bahaya. Aku tahulah dosa pahala. Alah, kau tak payahlah membebel. Ada orang beritahu macam tu. Berat kan? Berat. Takut kita. Takut. You no need to tell me lah. I know everything. Itulah. Jangan sekali berhenti mendengar nasihat kerana hati akan buta apabila kehilangan nasihat. Jangan menahan orang memberi nasihat. Kerana hati kita akan buta. Kerana bila tidak ada orang nasihat kepada kita. Maaf Tok, saya ada urusan. Silakan saya. Terima kasih kerana sudi menjenguk Atuk walaupun sekejap. Terima kasih banyak. Jangan sesekali berhenti mendengar nasihat. Kerana hati akan buta apabila kehilangan nasihat. Apabila tidak ada orang nasihat kita, maka hati kita jadi buta. Blind heart. Apabila hati telah buta, perkara yang salah dan berdosa akan nampak betul pada mata kita. Berhati-hatilah. Apabila hati sudah buta, maka kita akan melakukan maksiat. Kita tidak beriman. Dan ini akan mendatangkan keburukan kepada kita. Sebab itu dalam masa-masa tertentu, apabila kita down. Kita down. Kenapa kita down?
Kenapa kita down? Kita sedih, feel very sad. Why? Why you feel very sad? Check balik hubungan kita dengan Allah. Check your relationship between you and Allah. Check balik hubungan you dengan Allah. You dengan Allah. Especially solat. Solat. Zikir. Zikrullah. Zikir. Always remember Allah. And berselawat to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselawat. Dan check balik solat kita dengan yang betul. Dan maybe our solat is not correct. You must check also. Our solat must be perfect, correct. Correct, perfect. We try very hard to get the very good perform of solat. Very good perform of solat. Kena check juga. Maybe because of that kita down. Because of that we down. Because our solat is not true. Our solat is not right. Our solat is not really perfect. Solat. The relationship during our solat between our soul and Allah Subhanahu Wa Taala, it must have a link. Check balik perangai kita. Apabila kita down, apabila kita sedih, once you down, when you feel very sad, check your personality. Maybe you are not very good to other people. You must check your personality. If you down, you must check. Must check personality. Sebab Rasulullah kata, apabila ditanya siapakah orang yang paling baik, who's the best person, maka Rasulullah kata, ialah orang yang buat baik kepada orang lain. Who give a better service to other people. Itulah orang yang terbaik. Check balik perangai kita. Apabila kita down, check balik segala dosa yang pernah kita lakukan. Cuba check balik dosa-dosa kita. Dosa besar, dosa kecil. Terutama kalau dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita memohon ampun. Ya Allah, ya Tuhanku, astaghfirullahalazim. Pardon me ya Allah. Maafkanlah kami. You must ask from the God. But if you have a problem with the human, you must go and talk direct to the human. I'm sorry. I'm very, very sorry. I make you sad. Something like that lah. I take your pen. I take your anything. Check balik dosa kita dengan manusia. Sebab Allah tidak akan ampunkan dosa kita sesama manusia. Hablu minan nas, hubungan sama manusia. Apabila kita berdosa dengan manusia, Allah tidak akan ampunkan kita. Sebab itu, apabila kita nak beristighfar mesti melalui 3 proses. Kalau salah kita, tinggal solat, tinggal puasa, menipu, riba, mencuri, rasuah, ada 3 taubat. Pertama sekali menyesal di atas apa yang kita lakukan. Yang kedua, kita berhasrat tidak akan mengulanginya lagi. Dan yang ketiga ialah kita benci kepada dosa yang kita lakukan itu. 3 step. Tapi kalau dosa dengan manusia, you kena pergi jumpa orang tu. Tapi ada juga orang kata tu, dia tu baik sangat tu. Oi, kalau pergi minta maaf, kalau pedang panjang habislah kita tu. Habis kita macam mana nak buat tu? Nak pergi minta maaf ke nak dapat pancung ni? Pancung ni. Di sini ulama ada beberapa pendapat. Kalau boleh mendatangkan mudarat yang besar, maka tak payahlah pergi minta maaf dengan dia. Serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa di pada mahsyar nanti. Kita mohon keampunan. Sebab di pada mahsyar dia tak boleh buat pedang dah. Pedang dia tu tak boleh bawa. Tak boleh bawa. Dalam kubur pun tak boleh bawa dah. Pedang dia tu dia terpaksa pegang di dunia je. Jadi kita tak payah takut di pada mahsyar nanti. Sebab kalau boleh mendatangkan mudarat, boleh menyebabkan dia bunuh kita, maka kita tak payah minta maaf di dunia dengan dia. Minta dengan ampun dengan Allah. Tapi di akhirat nanti, kita boleh bayar dengan, kalau betul-betul kita buat silap, kita bersalah, melakukan kesilapan dengan dia, kita bayar dengan pahala kita. Katakanlah kita buat ada tu, okey, bayar dengan pahala kita. Sebab tu pahala kena banyak. Sebab ada dosa kita dengan manusia, kita bayar dengan pahala. Bayar pahala. Habis tu, kalau pahala dah habis tu, ini yang bahaya ni. Kalau pahala dah habis, maka dosa dia tu Allah bagi kat kita.
Dosa dia tu. Dosa orang yang kita aniaya tu, Allah bagi kat kita. Allahu Akbar. Dahlah dosa kita bertimbun. Ditambahkan lagi dengan dosa orang yang kita fitnahkan tadi. Itulah bahaya. Bahaya. Itu yang dikatakan apabila Rasulullah tanya, kau nak tahukah ya sahabat, siapakah orang yang bankrupt? Maka sahabat kata, ya Rasulullah, kamulah lebih tahu daripada kami semua. Rasulullah kata, orang yang bankrupt. Siapa orang bankrupt? Orang yang habis duit. Tidak, Rasulullah kata. Orang yang bankrupt sebenarnya ialah orang yang apabila meninggal, membawa pahalanya bergunung-gunung. Tetapi apabila dibicara daripada mahsyar, pahalanya itu digunakan untuk bayar kesalahan-kesalahan dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Amir. Silakan. Katakanlah dia tu pemimpin. Dia berbohong dengan rakyat. 37 juta. Jadi daripada mahsyar nanti setiap orang rakyat akan tuntut. Maka pahala yang ada pada dia diambil oleh rakyat. Dia ambil oleh rakyat. Sampai habis. Sampai tak cukup. Apabila tak cukup, dosa rakyat bagi kat dia. Maka dia pun masuk neraka Jahannam. Jadi pemimpin. Bukan senang. Itulah orang yang bankrupt sebenarnya. Orang yang bankrupt sebenarnya itulah. Bukan bankrupt dunia. Dunia ni tak ada apa. It's nothing. It's nothing. It's nothing. Jadi bila masa kita rasa kita tidak senang, kita tidak selesa, atau mungkin kita rasa ada sesuatu benda yang sentiasa musibah berlaku, diri kita, ahli keluarga kita, jadi kita pun mesti fikir balik, kenapa musibah ini berlaku? Kenapa musibah kerap sangat berlaku? Ini kita kena semak balik. Ini yang penting. Jangan kita merungut. Jangan marah pula. Kan dah bagi tahu dah buat motor baik-baik. Sekarang dah accident dah. Anda masuk hospital menyusahkan orang. Tak boleh macam tu. Itu bukan cara dia. Itu bukan cara dia. Bila menerima satu musibah, apa SOP yang kita harus buat? Menerima musibah. Sebab musibah ini ada kebaikannya. Macam mana tu? Accident patah kaki. Apa kebaikannya? Ada kebaikannya. Ada. Atuk, kita dah baca Al-Fatihah ke belum? Belum. Belum. Seronok sangat tajuk ni. Okey, kita baca Al-Fatihah dulu. Lepas tu kita sambung cerita kita. Kita niat pahala Al-Fatihah kita sedekah kepada Rasulullah, para sahabat-sahabat, baginda, keluarga, dan juga para nabi-nabi, para rasul-rasul, kepada kedua ibu bapa kita, kepada isteri, suami, sahabat, anak-anak, jiran-jiran, rakan sekerja, rakan sekampung, rakan sadarjah dulu sekolah, universiti dan sebagainya. Seterusnya kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Khususnya kepada toki kita, Nabi Adam, dan toknik kita, Hawa, Hawa alaihissalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Insyaallah. Insyaallah ya Allah. Jika engkau berikan pahala bacaan Al-Fatihah kami tadi, sampaikanlah kepada mereka yang telah kami ini. Amin. Dan bagi keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, ya Allah, sembuhkanlah mereka, ya Allah. Bagi ibu bapa yang sedang sakit, sembuhkanlah, ya Allah. Bagi anak-anak yang sedang sakit, sembuhkanlah, ya Allah. Sembuhkanlah mereka semua, ya Allah. Dan bagi rakan-rakan kita yang sakit, semoga disembuhkan, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami semua sepanjang hari. Terutama rakan-rakan kita, Quote of the Day, bersama dengan Tok Saban Pagi, sentiasa bersama dengan Tok, memberi sokongan untuk mendapat sedikit sebanyak penjelasan, untuk meneruskan jejak-jejak di partai zaman ini, insyaAllah. So kita teruskan. Teruskan. Jadi apabila sesuatu musibah berlaku dalam keluarga kita, Tok sarapan Tok. Sila Rahmat, silakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita juga berfikir, kenapa asyik saja benda yang tak elok, benda tak baik berlaku, benda yang kita tak suka. Kadang-kadang patutnya kita yang dapat benda tu, tapi orang lain yang dapat. Kenapa ya?
Patut tak jadi kepada kita, tapi kenapa jadi kepada kita? Tengok orang lain, husband and wife happy je, kita asyik bertekak je. Rumah kita anak-anak asyik bergaduh je. Asyik bergaduh je. Cuba cek balik. Cek balik. Perkara-perkara ini penting. Pertama sekali dalam soal hablu minallah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan ini adalah terutamanya dalam soal ibadat. Solat kita okey ke? Kena cek balik ni. Kena cek balik. Solat kita okey ke? Zikir kita banyak ke? Selawat kita Rasulullah 1000 kali satu hari ke? Kena cek balik. Al-Quran yang ada di dalam gerobak almari tu kita buka ke? Sekarang TV kan ada Android. TV Android, buka YouTube. Bukalah ayat-ayat Al-Quran. Boleh buka. Ada. Ni dah Netflix. YouTube tengok Netflix. Ini semua kena cek tau. Tu apa hukum orang yang menggunakan harta syarikat tapi isytihar harta dia? Haram bro, jangan main. Harta syarikat lah. Kecuali syarikat tu hak dia. Kalau syarikat tu hak dia tak apalah. Tapi kalau syarikat hak orang lain, dia kata hak dia, haram. Jangan ambil. Berdosa besar tu. Kena minta izin. Baru benda tu jadi halal. Kalau orang tu kata tak boleh, kena hantar balik. Dan you must send back. Kalau barang tu dah hilang, dah tak ada, kena ganti. Baru lepas. Benda bahaya tu. Jadi bila kita down dalam family kita, down berniaga, merosok, tengok orang lain maju, kenapa kita merosok? It's down. Pertama sekali semak hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semak dengan Allah, membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allah itu Maha Besar. Ini penting. Tak semua hasil usaha akan berakhir dengan kejayaan. Tidak semua. Ini silap. Kalau nak berjaya, kita kena usaha lebih. Belum tentu. Kalau Allah tak izinkan. Motivasi ni. Motivator ni. Kena fikir sikit. Nak bercakap tu. Seolah-olah rezeki tu di tangan dia. Tak ada. Rezeki milik Allah. Kereta syarikat digunakan. Dan isytihar kereta dia. Dan mengaku dia yang bayar bulan-bulan. Oh, tak boleh. Dah tersasar jauh tu. Tapi ada juga kereta syarikat diberi kepada seseorang pegawai. Diberi untuk dipakai. Kalau syarikat macam tu, okey. Macam mana nak tegur? Bagi tahu dia. Kata, setahu saya kereta ni kita syarikat. So, tak boleh. Tapi nak tegur ni, Rahmat, dia ada 3 cara. Kalau kita berkuasa, kita tegurlah. Tegurlah dengan tenaga, dengan tangan. Maknanya, kita bicara terus dengan dia. Kita tegur dengan tangan. Laranglah. Itu satu. Kalau kita tak mampu dengan tangan, kita ada kuasa, tegur dengan mulut. Beritahulah, benda ni haram tau, tak boleh. Tapi kalau kita kata, kalau kita tegur dengan mulut pun akan mendatangkan mudarat kepada kita yang menegur. Maka tegur dengan hati. Beritahulah, ini benda ni dosa ni, dia ni buat ni. Macam tu. Kita tegur dengan hati. Tapi tegur dengan hati selemah-lemah iman. Tapi daripada tak tegur, baik kita tegur. Tapi kena tengok lagu, mudarat itu besar ataupun tidak. Kalau mudarat itu besar, kita pilih yang paling selamat. Itu penting. Rahmat. Jangan kata, terus pergi tegur. Pergi bagi penampar kat dia. Contoh. Ataupun buat surat ke apa ke. Kemudian mendatangkan kesan yang buruk pula kepada kita. Kita niat yang baik kan. Itu kena jaga. Itulah nak tegur. Takut dia sentak. Itulah. Kalau nak, ataupun cari orang yang dia paling baik. Orang yang dia paling malu. Pergi bincang dengan orang tu. Aku tengok kereta ni. Kau boleh tegur tak dia? Aku tak berani. Beritahu macam tu lah. Cari dengan siapa yang dia respect. Itu kaedah dia. Dalam kita nak menegur. Sebab benda tu sebenarnya memberi kebaikan pada dia. Kalau tidak, sepanjang masa dia menanggung dosa. Kalau kita tak tegur langsung, dosa dia tu akan terpalik kepada kita. Kenapa kita tak tegur? Kecuali kita tak tahu. Bila kita tahu, kita tak boleh tak tegur. Bila kita nak tegur, mesti proses 3 tadi. Kalau datang ke mudarat, jangan tegur. Tapi dalam hati memang membantah lah. Masalahnya semua orang tahu, tapi dia tak mengatakan kereta tu kereta dia. Tak boleh lah macam tu. Beritahu je lah. Beritahu. Kalau dia nak buat juga, itu pulang pada dia. Maknanya pada Rahmat, Rahmat dah beritahu, kereta ni tak boleh pakai, kereta ni haram, tak boleh pakai. Dia kata, peduli apa aku nak pakai. Dah selesai lah. Daripada Masya nanti Rahmat dah lepas dah.
dia akan jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Itu dia dalam ibadah seharian ini, apabila kita menyampaikan, maknanya tugas kita sudah selesai. Menyampaikan. Sebab tu Rasulullah kata, sampaikanlah walau satu ayat. Termasuk dalam menyampaikan perkara yang baik, menegur tadi. Macam kita kata suami isteri. Ada suami yang bengkeng, bengkeng. Suami yang keras, patah ditegur, tak boleh. Jadi isteri kena berhati-hati. Bila masa sesuai untuk menegur, bila masa kena berhati-hati. Tak tegur tak boleh. Paling kurang tegur dalam hati lah. Tak betul suami aku ni. Aku suka solat, aku tengok tak solat dia ni. Bila aku ajak solat dia tak nak. Itu kena tegur. Kena tegur. Tapi kalau boleh, orang perempuan dia tahulah bila masa yang sesuai kan. Masa tu merayulah. Bang, saya merayu kepada abang. Jom kita pergi belajar baca Al-Quran dengan ustaz. Jom kita pergi solat jadi imam saya. Saya ingin sangat masuk syurga dengan abang. Beritahu macam tu lah. Ya Rahmat, itulah kereta tu company bagi dia guna untuk gunaan sesama dan kegunaan untuk kerja pada yang lain. Oh, dia sapu dia seorang lah. Dia sapu lah, itulah banyak yang berlaku. Jadi seharian dia bergulungan dengan dosa lah. Kesian dia. Kesian dia. Rezeki yang dia dapat pun tak berkat. Allahu Akbar. Nanya dia. Kesian orang macam ni. Menyampaikanlah walaupun satu ayat. Itu pesan Rasulullah. Jangan kita sampaikan. Ya Syam Harun. Salam. Waalaikumsalam. Salam. Duha. Salam duha. Salam duha. Jadi apabila berlaku sesuatu yang down, tajuk kita hari ini ialah dalam soal mulut. Kerana mulut pada binasa ni. Mulut. Lebih baik diam. Ada juga isteri banyak popek-popek. Tapi isteri suami dia pendiam. Ada. Dia seimbang itu. Ada suami cakap banyak, isteri pula pendiam. Ada juga. Dia seimbang. Kalau dua-dua popek-popek, tak ada orang nak mendengar. Suami cakap, isteri cakap. Suami cakap, isteri cakap. Tak ada orang nak dengar. Nak dengar. Jadi kalau seorang popek, seorang dengar. Seorang popek, seorang dengar. Itu seimbang. Bahayanya mulut. Salah. Bahaya mulut. Mulut kena jaga. Mulut. Sebenarnya mulut satu je. Telinga ada dua. Sebab apa telinga dua? Sebab telinga ni kita kena hidup banyak mendengar daripada bercakap. Itu tujuannya. Mata begitu juga. Kena banyak melihat baru bercakap. Tengok dulu. Dua-dua biji mata. Tengok dulu. Sebab tu mata dua. Allah boleh buat mata satu. Boleh. Kan? Dia buat dua. Dua maknanya kena banyak. Kena banyak melihat baru bercakap. Banyak mendengar baru bercakap. Dan mulut ini pula berada di depan. Bukan di belakang. Maknanya kita jangan bercakap di belakang orang. Kita bercakap di depan. Sebab itu mulut berada di depan. Mulut berada di depan. Tak ada di belakang. Tak ada di belakang. Itulah ulasan-ulasan yang dibawa oleh para cerdik pandai. Para cerdik pandai. Jadi aku nak sambung sikit lagi. Apabila berlaku musibah dalam family kita. Pertama sekali kita kena semak semula. Semak semula hubungan kita dengan Allah. Terutama ibu bapa lah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah hubungan dengan Allah sudah cantik dah. Tahajud buat. Solat duha buat. Solat qabliyah ba'diyah buat. Dah buat dah. Ya Rahmat. Betul tu. Saya kalau isteri membebel saya diam. Dan terus keluar rumah. Sebab tak nak dia tambah dosa. Oh, lain macam. Terus keluar rumah. Tapi tak boleh juga. Nanti kau balik, dia terus membebel. Sebab apa? Tak habis lagi. Cerita tak habis lagi. Jadi baik duduk dengar sampai habis. Sehingga dia berhenti kata, dah habis dah. Saya ada kerja ni. Macam tu. Kan? Ya, Zaz. Zazima. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam, Tok Haji. Sihat. Semoga dimudahkan. Sabar je lah. Salam duha. Sabar je lah. Salam duha. Waalaikumsalam. Terima kasih, Zaz. Kerana sudi jenguk atuk hari ini. Jadi apabila berlaku sesuatu perkara yang tidak baik dalam family kita, dalam keluarga kita, cepat-cepat buat semakan. Buat semakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Taala. Tadi atuk kata hubungan kita dah cantik dah. Hubungan. Tengok pula hubungan anak-anak dengan Allah Subhanahu Taala. Kadang kita sedih anak-anak. Kita beritahu solat, tak nak solat, kita baru solat waktu, tak nak solat. Inilah di antara perkara yang kita mengharapkan pertolongan daripada Allah SWT. Kita di luar daripada kemampuan kita.
Sebab itu untuk mendidik anak ini mestilah bermula daripada 7 tahun. 7 tahun. Untuk membentuk anak-anak. Sebab itu umur 7 tahun ini umur paksaan. Kalau umur daripada bayi hingga 7 tahun, daripada bayi hingga 6 tahun, ialah umur Lilayan sebagai anak raja. Anak raja. Daripada umur 0 hingga 6 tahun. Masuk saja 7 tahun, umur paksaan. Umur hamba abdi. Dia kena buat sendiri. Sehinggalah dia berumur 15 tahun. Dia kena buat sendiri. Kecuali masak lah. Masak nenek kau lah. Mak kau lah kena buat. Tapi kalau dia kena basuh pinggan sendiri, dia kena cuci baju sendiri, sekurang-kurang dia angkat bubuh dalam ni, dia kena hanger sendiri, dia kena susun buku dia sendiri. Dia kena buat sendiri. Daripada umur 7 tahun. Jom subscribe YouTube Atuk. Siapa yang belum subscribe YouTube Atuk, Haji Mak Atuk, tolong subscribe YouTube ya. Terima kasih banyak kamu. Terima kasih. Jadi masa hamba abdi menjaga anak macam hamba abdi ialah 7 hingga 15 tahun. Jom tak 10k. 10k. Sekarang berapa baru? 7k. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita pun sedih tengok tu budak-budak umur 6 tahun kan. Pergi basuh kasut sendiri kan. Tapi itulah cara yang terbaik. Itulah didikan yang didikankan dalam Islam. Umur 7 tahun dah kena paksa dah. Jangan kesian. Tidak. Lebih-lebih lagi orang yang mengguna orang gaji. Ni kadang-kadang mengguna orang gaji ni banyak membentuk pribadi anak kita yang susah nak cakap lah. Yang tidak elok lah. Tidak elok. Jadi bossy. Bos. Dia tu bos lah. Maklumlah balik sekolah apa pakai baling je baju. Orang gaji lah. Yang putih apa semua. Itu keburukan. Keburukan. Tapi kalau dah terpaksa nak buat macam mana? Tapi kita boleh paksa anak kita. Paksa anak kita. Paksa anak kita. Daripada kecil lagi. Daripada 7, 8, 9, 10, 11, 12 ni. Ialah zaman dia menjadi hamba abdi. Daripada 15 sehingga 20. Dia menjadi kawan. Mula jadi kawan. Itulah step kita mendidik anak. Jadi masa 7 hingga 14 kena paksa. Paksa buat sendiri. Dia lebih independen dan sebagainya. Sebab itu ada juga setengah family anak bunyi aja nak masuk asrama menangis. Sebab apa? Sebab tak pernah buat kerja di rumah. Lipat baju tak pandai, basuh baju tak pandai, semua orang lain buat. Jadi apabila form 3 nak masuk sekolah asrama penuh, habislah. Rosak habis. Ya Rahman, memang patut anak-anak buat kerja rumah masa kecil. Patut kena paksa. Patut. Sebab bila dia dah paksa nanti dia senang melakukan kerja itu. Kami dari satu dah kena basuh kasut sekolah sendiri. Kasut getah nampak kuning kena libas dengan kan? Hebat kan mak kan? Hebat. Dia libas tu bagus. Sampai sekarang pun kita menjadi orang yang berguna. Zaman saya kecil pun tolong mak kerja. Itulah pengalaman-pengalaman ni yang bagus sebenarnya. Sebab itu kita lihat, Atuk nak berkongsi sedikit kenapa orang Cina suka berniaga. Dan hebat dia berniaga. Sebab apa? Sebab biasanya kalau di Kelantan ni, kedai Cina, dia duduk di atas, kedai dia di bawah. Dia tak duduk tempat lain. Kita orang Melayu, kaum berniaga, kedai duduk lain. Dia duduk kampung. Kan? Pagi baru sampai. Tak. Cina tidak. Dia duduk di bawah. Katakanlah kedai runcit ke, hardware ke. Dia duduk di atas, kedai dia di bawah. Kedai di bawah. Al-Ummah, kami di pedalaman Sarawak masuk asrama darjah 1, semua buat sendiri. Wow, Al-Ummah Sarawak kat mana? Share sikit dengan Atuk. Lama rindu Atuk kat Sarawak ni. Rindu. Memang Atuk tahu. Atuk tahu. Memang tak larat nak berjalan kaki. 2 hari 2 malam berjalan kaki. Kalau Idris Jalal, bekas menteri dulu. Idris Jalal, berjalan kaki daripada Lawas ke Beriu. Wah, 3 minggu bro. Nak sampai. 3 minggu melintasi berapa sungai. Tidur di rumah orang Kelabit. Al-Ummah kat mana? Pedalaman. Seronok dengan cerita. Ya, betul lah tu. Now selipar atau kasut kotor sikit tak nak pakai. Itulah. Kotor buang sekarang. Dulu kotor basuh. Kotor basuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ummah. Apa khabar Ummah? Apa khabar? Khabar baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi itulah. Kita dalam soal mendidik anak-anak ini, apabila berlaku sesuatu musibah, dia ada kaitan dengan cara dan kaedah mendidik tadi.
Tidak. Jadi, apabila sesuatu musibah berlaku dalam family kita, maka kita semak semula dari segi hubungan dengan Allah SWT. Terutama dalam soal solat. Solat ini adalah is a pillar, yang utama. Kalau nak semak solat. Kalau anak balik sekolah, tanya dulu, dah solat belum? Kena tanya tu. Jangan tanya makan dulu, dah makan belum? Solat dulu, tanya solat dulu. Membiasakan soalan-soalan yang priority dalam hidup anak-anak kita. Suami pun begitu juga, isteri. Apabila tengok suami balik, Bang dah solat ke tadi? Terus tanya solat. Mula-mula dia marah lah. Tapi lama-kelamaan itu yang baik. Dah solat di office tadi. Macam tu. Tambah-tambah kata kalau dia balik dekat nak masuk waktu maghrib dah. Asar belum solat. Bang dah solat asar ke belum? Cepat bang kita solat bang. Kena macam tu. Solat dulu. Tanya solat dulu. Itu penting. Kemudian nak panggil makan nasi ke, minum air ke. Lepas tu boleh lah. Kena Tok, betul ke? Solat sunat tak sah kalau solat fardu yang kita buat belum qada. Setengah ulama' kata macam tu. Tapi setengah ulama' kata boleh. Boleh. Sebab qada ni buatlah mengikut kemampuan. Solat sunat teruskan seperti biasa. Ada ulama' kata tak payah qada. Sebab solat ni dosa kita dengan Allah. Bukan dengan manusia. Kalau dengan manusia, kena bayar balik hutang. Kalau tak bayar balik, Allah tak ampunkan dosa itu. Itu dengan manusia. Tapi kalau solat, ataupun dosa-dosa lain, itu kita dengan Allah. Kita mohon dengan Allah supaya ampunkan dosa kita. Jadi apabila kita tak solat sebelum ini, Allah ampunkan, selesai. Tak payah qada pun. Tapi ada ulama kata qada. Ulama Syafi'i kata qada. Ada ulama kata tak payah. Ada ulama kata buat seiring. Buat seiring, qada pun buat. Tapi solat sunat jangan tinggal. Jadi atuk buat seiring. Qada buat mengikut kemampuan, dan solat sunat kita penuhkan. Rahmat teruskan. Jadi kita dalam soal pendidikan musibah tadi dalam family ni, ramai yang terkait dengan soal-soal mulut. Soal mulut. Nada suara juga perlu dikawal dalam family kita. Nada suara ini perlu dikawal awal tau. Kalau dah umur belasan tahun masuk 20 tak boleh kontrol dah. Dia punya sound daripada hujung rumah ke hujung rumah. Kadang-kadang jiran pun terkejut dengan suara. Suatnya. Ya Azmi, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Apa khabar? Terima kasih sudi singgah. Ina, terima kasih. Terima kasih. Jadi nada suara juga penting, terutama ibu ni. Ibu ni, suara ibu, cepat di copy paste oleh anak-anak. Tu kena jaga. Suara ibu. Kalau suara nyaring, kan mak dah kata. Dia pun, abang pun beritahu. Kan abang dah kata. Ayat sama je. Dia tukar tempat je. Kalau mak, kan mak dah kata kan. Mak dah kata jangan buat. Tapi boleh kat abang pula. Abang dah kata jangan buat. Kenalah adik dia. Adik dia. Jadi kena jaga. Sebab copy paste yang paling kuat ialah apa yang dilakukan oleh kedua ibu bapa. Anak-anak akan copy paste. Jangan nak membentuk anak-anak. Nak membentuk anak supaya solat, kau tak solat. Tak boleh lah macam tu. Tak boleh lah. Nanti nak tanya tu, bapak tak solat. Nak suruh kita solat. Tu duduk kau. Tu duduk bro. Yang cantiknya. Okey, jom kita solat jemaah sama-sama. Panggil anak cucu. Duduk ikut. Bacalah. Baca. Surah-surah pendek pun tak apa. Belajar-belajarlah jadi imam di rumah. Malu apa dengan bini kita? Baca tak betul pun tak apa. Kemudian kita betulkan. Tak betul. Jangan tak betul Al-Fatihah. Al-Fatihah tak boleh tak betul. Tak sah solat. Tapi kalau tak betul baca surah Qul Huwallah tak apa. Tak betul tak apa. Tak betul tak apa. Itu sunat je. Sunat je. Jadi belajar-belajarlah jadi imam di rumah. Supaya anak kita tengok, oh bapak dengan mak solat tu. Jom kita solat ramai-ramai. Selapa tak solat, tak boleh makan nasi. Jom kita jemaah dulu. Buat syarat. Makan nasi. Kena solat dulu. Jadi, idola kita, idola anak-anak kita ialah kita. Kita dulu. Kita dulu kena melakukan perkara-perkara yang kita nak. Kita nak macam mana? Kita nak macam mana? Kita dulu yang buat. Katakanlah kita dulu, kita sebagai anak, kita pun sebagai anak juga dulu. Kita nak macam mana? Kita dulu yang buat. Tunjuk kepada anak kita. Supaya anak kita buat sebagaimana yang kita nak. Macam tu. Kita kena buat. Bagi contoh. Sebab pendidikan yang terbaik. Learning. Play and learn. Itu bermain dan belajar. Itu learning yang terbaik. Betul-betul kita mulakan dari rumah. Betul Azmi. Kita mulakan dari rumah kita.
Ha. Bermain dan belajar. Dengan apa yang kita buat tu seolah-olah kita bermain. Di situlah anak kita mulai belajar. Belajar cara bercakap, guna perkataan, apa ni, jadual kerja kita di rumah. Kalau kita tak pernah pun sapu rumah kita, kita nak suruh anak kita tiba-tiba je rajin jadi sapu rumah. Tak jadi. Tak jadi. Kita kena tengok kita. Semua vacuum rumah. Kalau vacuum ni berebut sikit. Sebab vacuum ni seronok. Tak sempat kita pegang. Bunyi saja vacuum. Adik nak buat. Abang nak buat. Bergaduh. Adik dengan abang. Semua nak buat. Sebab dia selesa. Dia buat. Dia boleh buat. Jadi hubungan dalam keluarga itu penting. Dan ibu bapa itu perlu menjadi contoh. Sebab itulah. Dalam ayat Quran maknanya adalah jelas. Jagalah dirimu dan ahli keluarga. Ahli keluarga ni isteri, anak-anak, adik-beradik kita yang ada dengan kita. Mak bapak yang ada dengan kita. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Maksudnya daripada api neraka itu, daripada dibakar api neraka, daripada melakukan dosa-dosa besar. Dosa besar. Jadi tanggungjawab kita. Bukan tanggungjawab isteri. Bukan tanggungjawab bapa, suami. Berat tu. Berat kita kena jaga. Jadi apabila sesuatu masalah berlaku dalam rumah tangga kita, maka kita cepat-cepatlah muhasabah diri, semak-semak diri kita di atas perkara-perkara yang boleh, yang mungkin menyebabkan kita menghadapi masalah. Ada juga orang yang bekerja bersungguh-sungguh, berniaganya tak untung-untung, ataupun rezekinya berat sangat rezeki. Kita harus ingat rezeki ni milik Allah. Rezeki milik Allah. Allah akan tentukan bila, di mana, bagaimana. Tak pernah salah alamat. Apa yang kau minta Allah bagi. Ini janji Allah. Apa saja kau minta bagi. Tapi bila, di mana, bagaimana. Ini persoalannya. Itulah rahsia Allah. Rahsia Allah. Tapi kita boleh, ulama kata kalau kita lambat dapat rezeki yang kita nak. Kenapa? Lambat sampai rezeki. Kenapa? Postman tayar pamcik ke? Kenapa lambat sampai? Pertama sekali kita kena cek. Juga dalam soal rezeki ni juga kena cek hubungan kita dengan Allah. Dosa yang tebal. Dosa yang banyak ini menutup pintu rezeki. Dosa yang banyak. Maksiat yang banyak. Menutup pintu rezeki. Bukan sahaja dosa diri kita, tetapi dosa dalam keluarga kita. Katakanlah gelas ni, apabila tutup, apabila tutup, dosa tutup gelas, macam mana air nak masuk? Tak boleh kan? Apabila buka, buang penutup, buang dosa, air pun boleh masuk dalam ni. Itulah contoh. Ulama memberi gambaran bahawasanya rezeki yang tak boleh masuk itu ialah kerana ditutup oleh dosa. Ditutup oleh dosa. Dosa ni banyaklah, kena cek lah. Kena pergi. Sebab tu bila kita duduk menung, kita melihat kehijauan, kebesaran Allah SWT, kita menung, kita melihat langit, ataupun kita melihat laut, kebesaran Allah, kita mendapat pahala melihat kebesaran Allah ini. Masa tu kita renung balik, kenapa rezeki aku lambat? Kenapa rezeki aku tersangkut? Kenapa sepatutnya aku dapat jadi tak dapat? Cek balik. Apa salah aku? Apa kelemahan aku? Apa dosa aku dengan Allah? Tapi apabila kita cek balik, tak jumpa. Contoh lah, kalau jumpa tu senanglah. Oh, rupanya aku lama tak balik jumpa mak bapak aku. Aku kena balik lah. Itu contoh gitu. Tapi ada juga, baru balik jumpa mak, perfect, solat, baca Quran, semua perfect. Itu berarti Allah nak uji kau. Sebab Allah nak uji kau, nak meningkatkan kesabaran. Apabila kamu mohon, meminta, kamu berusaha, memohon, meminta, berusaha, bertawakal, berdoa, tapi masih belum dapat rezeki. Itu berarti Allah melihat jauh mana engkau bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah suka kepada orang yang sabar. Jadi Allah akan tunjuk kepada malaikat. Hai malaikat, kau tengok hamba-Ku. Oh, dia minta siang malam, aku tak bagi, tapi dia masih lagi minta. Aku suka hamba-Ku seperti ini. Allah suka seperti ini. Rajin-rajinlah muhasabah diri. Betul Azmi. Sentiasa muhasabah diri. Apabila berlaku sesuatu yang tidak sejajar dengan apa kita nak. Tapi dalam banyak hal, kita minta di antara A dengan B, ya Allah bagi A dengan B. Tapi Allah bagi C. Ada juga. Kadang-kadang kita minta A, B, C. Allah bagi D. Itu Allah lebih tahu kepada kita. Sebab itu Sayyidina Ali sentiasa berdoa kepada Allah, memohon rezeki. Tetapi apabila rezeki itu diberi selain daripada yang dia minta, dia bersyukur.
Ya Allah, aku bersyukur di atas rezeki. Aku tak minta kau beri kerana engkau lebih mengetahui apa yang baik kepadaku. Apa yang lebih baik kepadaku. Itu kaedah. Kaedah kita bersyukur. Sebab itu kita jangan merungut. Alah, sikitnya. Tak boleh. Tak boleh merungut. Alah, kenapa lambat ni? Tak boleh. Kita tak boleh merungut. Merungut tak boleh. Merungut itu amalan syaitan. Dan satu lagi, ialah apabila kita berhadapan dengan rezeki. Berhadapan dengan rezeki, masa makan ke apa ke. Jangan sebut tak sedap. Jangan sebut tak enak. Jangan sebut. Seolah-olah kita menafikan rezeki daripada Allah SWT. Itu juga boleh menjejaskan. Rezeki. Kita apabila sedang makan, kita makan dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. Rasulullah tidak pernah mencerca makanan. Tidak pernah. Tidak kata Allah masamnya, Allah pahitnya. Tidak pernah. Ada satu ketika, seorang jiran Rasulullah datang bawa buah anggur pada Rasulullah. Bawa buah anggur pada Rasulullah. Jadi dia datang bawa anggur. Rasulullah ambil anggur itu, ucap terima kasih. Dan orang tu tunggu. Dia kata dia nak tengok Rasulullah makan. Rasulullah makanlah. Sedangkan sahabat ramai tu. Sayyidina Abu Bakar ada. Ni panglima dia lah. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Abdul Rahman bin Auf. Ramai ada ni. Rasulullah makan seorang. Dia makan seorang. Sahabat pun heran. Rasulullah ni selalunya dia makan satu dua je. Dia bagi kita makan. Ni tak bagi kita ni. Okey, Rasulullah makan sampai habis. Okey, yang bagi bawa anggur tadi pun, terima kasih. Dia pun pergi. Bila pergi saja, keluar daripada rumah Rasulullah, masjid tu, sahabat pun terusannya, ya Rasulullah, kenapa hari ni kau makan seorang ya? Kau tak nak berkongsi? Dia kata, aku nak jaga hati. Nak jaga hati orang yang beri hadiah tadi, buah tadi. Sebab buahnya masam. Kalau aku bagi kat kau, muka kau berkerut dan muka kau kata, Allah masamnya. Jadi, terasa hati orang yang bagi rezeki tadi. Aku nak jaga hati dia. Aku makan seorang lah. Barulah sahabat-sahabat Rasulullah sedar bahawasanya jangan kita memfitnah atas rezeki yang kita terima. Jangan kita mencerca atas rezeki yang kita terima. Jadi kita makan apa semua. Sama juga ada orang pakai kereta. Kereta tu asyik meragang. Dia tendang kereta tu. Celaka kereta ni. Apalah asyik meragang. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Dalam Islam, larang. Jangan buat benda-benda seperti itu. Jadi itu juga akan boleh menjejaskan next rezeki. Kalau rezeki yang kita sedang hadapi, sedang makan pun kita mencerca dia, mungkin next rezeki itu akan lambat, akan terdapat. Ya, kucing garung. Wow, lama tak nampak bro. Assalamualaikum Tok. Selamat pagi. Lama enggak ketemu, sibuk bekerja Tok. Semoga Tok sihat sentiasa. Amin. Sehat, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kucing garung. Sehat, alhamdulillah. Tok sehat. Sehat. Jadi tajuk kita hari ini ialah jagalah mulut kita. Jagalah mulut. Ramai orang masuk neraka kerana mulut. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Tapi dalam masa yang sama, sampaikanlah satu ayat. Sampaikanlah dakwah walaupun satu ayat. Itu juga melalui mulut. Melalui mulut. Ya Intan, salam Tok and friends. Intan apa khabar? Khabar. Lama tak nampak. Atuk pun tak konsisten dalam 1-2 hari ni. Up and down. Ada saja benda. Ada saja benda. Tak boleh nak fit pukul 9 tepat dah. Tapi Atuk cubalah. 9 tepat. 9 tepat. Atuk cuba. Tapi habis tu tengok keadaan lah. Karakan kita kebetulan Atuk ada free sikit. Nenek kau pun tak kisah. Ada free sikit. Ni dia pun janji dia nak keluar ni pukul 11 nanti. Pukul 11 nanti keluarlah. Sekejap lagi kita berhenti. Sihat, busy. Alhamdulillah. Busy tu bagus. Itu yang nak tu. Yang tak naknya lonely. Tu lonely lah. Tu tak nak. Susah lah. Susah. Busy tu bagus. Tapi busy pun Intan. Kena check. Kenapa busy? Why you are busy? Kadang-kadang ada benda tu dalam segi tugas kita. Benda tak menjadi. Sepatut boleh siap 2 hari. Pergi jadi 2 minggu. Itu pun kena check juga. Kena check tu. Solat macam mana. Kena check Intan. Kena check. Mana silapnya? Kena check. Sebab tu kena utamakan solat. Solat first. Whatever pun kerja, solat dulu. Apabila dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berduyun-duyunlah. Berhenti kerja dunia, berhenti. Sebab apabila ada panggilan Allah Maha Besar, maka yang lain semua kecil. Kecil. Terutama Intan kan. Intan ni bos orang. Bos. Jadi dia boleh buat keputusan. Okey, sekarang masuk waktu. Kita semua pergi solat. Mana yang boleh solat? Yang period tu tak payahlah. Yang boleh solat, pergi solat. Yang laki tak period, pergi solat. Suami sakit dalam hospital. Semoga Allah permudahkan. Semoga cepat sihat dan cepat sembuh. InsyaAllah. Itulah cabaran dan dugaan. Cabaran. Sabar je lah. Sabar. Semoga itu adalah ujian untuk menghapuskan dosa. InsyaAllah. Amin. Assalamualaikum tu. Ya, Permata Wawa. Wow, lamanya Wawa. Nasi lemak jual kat mana? Nasi lemak. Wawa. Bukan nasi lemak ke? Nasi lemak. Oh, dah di Giant tak jual dah? Ui, lama tak nampak dia ni. Terima kasih awak. Berniaga bagus. Kena check. Kena check orang berniaga. Dia Tok, macam mana nak khusyuk solat? Kadang-kadang kita dah khusyuk, tapi lah tahiyat akhir melencong juga. Nak khusyuk. Khusyuk ni adalah salah satu daripada perkara yang paling rumit dalam solat. Sebab yang tak khusyuk kita itu ialah soal hati. Soal hati. Hati kita itu sama ada dicucuk oleh syaitan ataupun terlampau keduniaan. Sebab itu kita kena jangan keduniaan sangat. Kadang-kadang kita memikirkan nak meeting, memikirkan nak buat tu dunia. Bila kita banyak memikir dunia, maka kita khusyuk kita akan terjejas. Sebab itu apabila kita sebut Allahu Akbar, masa kata Allahu Akbar tu Allah Maha Besar, mesti hadir dalam hati kita, dalam jiwa kita. Allah Maha Besar, tak ada benda lain. Itu satu cara. Tapi sebelum dapat itu, untuk dapat khusyuk juga, pastikan ambil wuduk tu sempurna. Bukan air banyak, tapi sempurna. Basuh biar sempurna, wuduk. Kemudian selepas ambil wuduk, solat sunat wuduk dulu 2 rakaat. Warm up dulu. Solat sunat wuduk ini adalah warm up supaya kita solat wajib nanti kita lebih khusyuk. Sebab kalau ada masih ingat-ingat meeting ke apa kau semua, orang sakit kau semua, dia hilang solat wuduk. Kerana baru solat wajib. Bila solat wajib itu, tengok Al-Fatihah kena betul. Biar hadir makna dalam jiwa kita. Biar hadir, kucing garung. Biar hadir makna. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Allah yang menguasai, Tuhan yang menguasai sekian alam. Biar hadir dalam jiwa kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Hanyalah padamu kesembah dan padamulah kamu yang pertolongan. Biar hadir benda macam tu. Jadi apabila kita duk bermonolog, dia panggil bermonolog, mulut bercakap, jiwa bermonolog, dengan makna dengan Allah SWT, khusyuk kita tu insya-Allah akan lebih, akan ada. Itu sedikit kupasan daripada tu. Ya uncle, sudah. Assalamualaikum hak. Assalamualaikum hak. Waalaikumsalam. Ya tu, adalah tu Kak Food Court Giant Tunjung Kota Baru. Lama tu tak pergi kau. Kena pergilah tirajat nenek kau. Buka dari pukul berapa ke pukul berapa? Nasi ayam sedap tu. Nanti atuk pergi. Bawa nenek kau. Nak khusyuk solat, biasakan diri buat solat taubat. Itu satu cara. Itu saja. Solat sunat. Solat sunat taubat, solat sunat wudu. Itu kena buat. Banyakkan solat. Kemudian solat iringan. Kau beliah ba'diyah. Kena buat juga. Kucing garung. Kau beliah ba'diyah. Itu kena buat tu. Kena beliah ba'diyah. Sebab itu soal ringan. Macam orang main bola. Semua main bola tu training dulu kan. Warm up dulu. Berlari tepi padang tu. Berlari kira warm up dulu. Bila panggil piau, whistle main terus main. Laju. Macam tu. Lebih kurang. Lebih kurang. Intan pandai dia. Pandai. Okey, apabila berlaku sesuatu perkara. Macam terutama bagi, terima kasih Tok atas penjelasan, terima kasih sama-sama, amin. Amalkan kucing garung, amalkan. Tapi yang atuk rasa lah, yang paling mengukuhkan kita ialah perbanyakkan solat sunat, terutama solat qabliyah ba'diyah. Kalau zuhur 4 sebelum solat zuhur, 4 selepas solat zuhur.
Buat tu. Oh, itu kucing karung, itu warigu tu. Buat tu bagus sangat tu. Bagus sangat tu. Mula-mula rasa lama lah, rasa berat lah. Kemudian dah biasa, tak ada masalah. Macam orang berlari lah. Kalau you berlari cross country 10 km, tiba-tiba orang ajak you berlari 5 km, senang je. Tapi bagi orang yang tak pernah berlari 5 km, ajak berlari 1 km pun tak boleh. Tak boleh. Begitu kalau solat. Kalau dia dalam 24 jam, dia biasa solat 70 rakaat. 60 atau 50 rakaat ke atas. Dia biasa je buat 50. 17 solat wajib. Yalah, itu solat sunat. Semua dia boleh buat. Senang je. Begitulah contoh. Contoh ambil iktibar daripada kita. Kalau kita dah biasa dah berlari 10 km. Orang ajak berlari 5 km. Kacang je lah. Kacang. Tapi bagi orang yang tak pernah berlari sejauh itu, dia rasa berat. Kena paksa diri betul. Betul, Wan. Wan, pastikan apabila masuk waktu Zuhur, berhenti, terus pergi solat. Jangan tangguh. Biarlah orang kata, letak notis di situ, tu pelajar. Solat Zuhur. Biarlah masa tu orang ramai ke apa ke, rezeki daripada Allah. You pegang di situ. Rezeki. Oh, sayang nak pergi solat. Nanti orang datang ramai. Oh, tak betul, Wan. Tak betul, Wan. Ini atuk beritahu. Masa solat, terus pergi solat. Kalau seorang, pergi solat. Kalau berdua, tu pergi berdua. Solat dulu. Lepas solat, apa semua, buat yang wajib je, terus pergi berniaga balik. Rezeki daripada Allah. Rezeki daripada Allah. Apabila rezeki daripada Allah, kita kena utamakan dia. Utamakan dia. Utamakan Allah dulu. Baru kita buat hal-hal dunia. Itulah permata awal yang Tok nak kongsi. Ya, Samaron. Maaf Tok. Nak tanya sikit. Solat wuduk tu, waktu bila? Sebelum kita nak solat ke 2 rakaat. Oh, solat wuduk ni selepas kita ambil wuduk. Setiap kali selepas kita ambil wuduk, sebelum melakukan solat, maka kita boleh solat wuduk. Walaupun tak masuk waktu lagi. Katakanlah sekarang baru pukul 11. Kan? Selalu pukul 11. Ataupun pukul 12 lah. Kita nak tunggu Zuhur pukul 1 contoh. Kita boleh ambil solat wuduk. Kita solat dulu solat wuduk. Boleh. 2 rakaat. Betul. 2 rakaat. Solat wuduk. Dan apabila kita solat di masjid, apabila imam waktu Zuhur sudah masuk, solat wuduk dengan solat sunatul masjid boleh gabung. Takut tak sempat, tak sempat takbir yang pertama oleh imam. Takut kita solat banyak. Solat banyak. Boleh saja aku solat sunat wuduk 2 rakaat kerana Allah Taala. Orang yang solat sunat wuduk ni dia ambil dalil daripada bagaimana Rasulullah mendengar tapak selipar Bilal di syurga. Semasa Isra' Mi'raj, Rasulullah mendengar tapak kaki Bilal di syurga. Sebab Bilal ni, tempat Bilal, mimbar Bilal naik azan dengan bilik Rasulullah tu sebelah je. Kalau siapa pergi Mekah, dia boleh tahulah. Sebelah je. Jadi siapa yang berjalan di tepi dinding kat rumah Rasulullah tu, dia akan dengar. Dia akan cat, ini tapak kaki Bilal, ini tapak kaki Intan, ini tapak kaki Samha, ini tak dia boleh dengar contoh. Jadi di masa Isra' Mi'raj dah dengar tapak kaki Bilal. Bila balik saja ke Mekah, Rasulullah panggil Bilal, "Ya Bilal, apa kau amal sehingga aku dengar tapak kaki kau di syurga?" Bilal kata, "Aku tak amal yang lain, tapi setiap kali aku ambil wuduk, aku solat sunat." Jadi solat sunat ini masuk syurga. Besar kan? Rugilah tak buat. Rugi. Sebab kena ubah diri, kemudian baru nak minta ke Allah. Solat ni doa permohonan ke Allah. Macam mana betul lah. Itu nasihat yang baik daripada Intan. Allah nak terima kalau diri kita tak bersih. Diri kena bersih. Utamakan solat. Kecuali tak boleh solat, tu cerita lain lah. Macam mana minta kerja, resume tak lengkap, tak ikut kriteria, tertolak. Wow, lain macam bos kita. Resume SOP tak cukup. SOP tak cukup, tak lengkap pun tak boleh. Tak boleh. Utamakan solat. Dalam apa saja yang kita buat, utamakan solat. Utama. Mulut kita, mulut anak-anak, mulut ibu, perkataan yang pertama mesti ditanya ialah solat. Dah solat ke? Mesti kena tanya. Sentiasa kena tanya. Mak tengok tak nampak ni solat ke? Mesti. Perkataan pertama tanya solat. Tapi ada family tanya, dah baca buku ke? Maghrib belum lagi solat kan? Dah nak isya dah, tanya baca buku pula. Ada juga. Solat first. Biar menjadi suatu amalan dalam family kita, bahawasanya remind bahawa solat ini adalah perkara-perkara yang serius. Perkara yang serius. Jadi kalau suami kita tu agak malas lah, agak-agak lah kan. Jadi kita pun selalu tegur anak,
Pergi solat ya. Sebenarnya pukul anak sini menantu. Salam hadir tu. Ya, Cici. Cici apa khabar? Salah hadir. Pukul anak cik menantu. Halo. Halo, maghrib dah nak habis ni. Asyik dia main handphone. Sebenarnya suami main handphone. Suami pun, solat dah tu. Mai. Kalau nampak dia tak bergerak kan. Halo. Mai kita jemaah dengan ayah ni. Ayah ada ni. Oh, minta solat jemaah. Oh, minta solat jemaah. Minta ayah. Minta. Dia faham lah. Bila kita minta solat jemaah sama-sama. Mana minta ayah jadi imam lah tu. Khabar tu. Khabar. Alhamdulillah. Sorry ya tu. Saya lambat. Tak lambat. Sekarang baru pukul 10, baru pukul 11. Tak lambat belum pukul 1. Jok-jok ya. Asalkan datang insyaAllah. Atuk pun tak konsisten sikit. Atuk akan cubalah konsisten sikit. Supaya boleh mulai pukul 9 dan habis pukul 10, 10.30 ke macam tu. Hari ni lewat sikit sebab mula lambat. Habis pukul 11 lah. Pukul 11. Sebab tajuk kita pun mengenai kehidupan kita seharian. Dan ini yang kita alami dalam family kita. Maknanya tidak dapat tidak, semua orang ada masalah. Seperti Intan, suami tak sihat. Ada orang yang semua orang ada masalah. Anak tak sihat, kadang cucu tak sihat, kadang Tok Besan tak sihat, kadang nenek kau tak sihat. Tengok tak sihat. Semua ada. Itu tak sihat. Kadang-kadang ada benda yang kita ni tak cukup duit, ni kurang. Ada juga. Itu bola tanggung. Nak kena semelik tu bola tanggung, nak kena semelik. Bola tanggung. Pandai dia bola tanggung. Masalah semua orang ada. Kita jangan down. Jangan down. Jangan kita kadang-kadang kita buat. Kita seolah-olah masalah tu kita je alami. Orang lain banyak lah masalah. Cuma dia berjaya tutup. Berjaya tutup dan wajahnya senyum. Jadi apabila wajah senyum, orang kata tak ada masalah. Kau ni senyum sama. Senyum sama. Tak ada masalah lah hidup kau ni. Dia tak tahu kita sudah bergelombang dengan masalah. Tapi sebab muka senyum. Jadi muka senyum ni adalah penutup yang baik kepada masalah dalam family keluarga kita. Apa lagi buka mulut? Jangan buka mulut. Tak pasal-pasal pergi taik kat YouTube ke, pergi taik dekat TikTok ke. Saya sedang happy masalah gini. Aku pergi cerita tu buat apa je? Ramai orang kutuk pula kau. Afiq, Atuk, World Cup sokong mana? World Cup sokong mana? Atuk pilih. Nak sebut ke? Brazil daripada awal lagi. Kucing saya ada masalah tu. Dia nak bini. Dia nak bini. Kucing jantan lah tu. Kucing jantan. Kesian kucing tu. Kau pergi kasih je lah, Cici. Kasih. Pergi kasih je lah. Dia tak mengiau nanti. Tak mengiau. Ya, Ed. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Sihat, Tok. Sihat. Dah makan belum? Lama tak masuk live, Tok. Itulah, Ed. Lama tak nampak ni. Tapi walaupun jenguk sekejap, terima kasih banyak. Atuk tahu semua orang sibuk. Semua orang sedang happy-happy. Happy semua. Ada pergi melancong, ada naik cruise. Daripada Port Klang pergi Penang, pergi Phuket. Wah, hebatnya. Twin nakal saya. Cici. Twin nakal. Itulah. Tapi bagi orang yang happy, dia tak payah buat-buat senyum. Apabila happy daripada hati, happy kan. Senyum tu akan terserlah di wajah. Tapi orang yang hebat ialah orang yang boleh senyum walaupun ada masalah. Itu yang mahal tu. Dia boleh senyum. Happy. Sebab sehingga orang tak tahu dia sedang menghadapi masalah. Tak tahu rupa-rupa suami you masuk hospital tapi you senyum sama. Ada orang macam tu. Contoh. Bukan ni tak sakut dengan siapa-siapa lah. Contoh. Contoh. Jadi itulah. Dalam kehidupan kita ini, kita jangan selalu down dan kita kata kita je susah. Kita je. Tidak begitu. Sebab dalam dunia ini adalah tempat diuji. Kena jaga mulut. Tajuk kita jaga mulut. Tempat diuji. Mulut jangan celupar. Selalu buat happy untuk sebab malah nak layan masalah. Cantiklah macam tu. Tunjuk happy semua. Jadi kita kena jaga. Mulut kena jaga. Mulut jangan mengeluh, jangan berjaga, jangan berbebel, jangan tak tutup pasal, jangan marah. Itu tapi benda tu cakap senanglah. Bila nak buat, teruk juga. Ya boleh menjejaskan kita, boleh mengganggukan kita. Itu yang kita lakukan. Itu boleh jadi. Jadi kita sabar. Jaga mulut. Supaya kita selamat.
Jadi cukuplah untuk hari ini. Terima kasih banyak yang masuk hari ini. Nenek kau tunggu nak ajak pergi makan. Ajak pergi makan. Itulah. Semoga kucing jantan Cici dikasihkan. Tak payahlah nanti kamu menyibuk duk bela anak dia pula. Anak kucing dia tahu 6 sekali beranak. Oh, 12. Habislah penuh dengan kucing rumah kau Cici. Baiklah kau kasih dia, bagi dia jantan gitu. Kasih dia. Jadi untuk hari ini, jadi tajuk kita hari kita rumuskan bahawa apa sahaja yang berlaku pada diri kita. Pertama sekali jaga mulut. Jaga mulut. Dosa kasih kucing. Kasih kucing tak membiak nanti. Tak ada. Kalau kasih kucing, kalau benda tu jadi harus. Jadi harus sebab dia kencing merata. Terima kasih Tok atas ilmu hari ini. Minta halal. Amin. Terima kasih banyak. Minta halal semua kucing garung. Terima kasih banyak. Jadi kita jadikan jaga mulut supaya jangan terlupa dengan terutama dengan Allah SWT. Mohonlah rezeki yang baik-baik daripada Allah. Apa sahaja perkara yang berlaku, sama ada rezeki lambat sampai, kita tak sihat, suami tak sihat, kucing tak dapat bini dia ke apa semua, berdoa kepada Allah SWT. Cuma cek diri kita, apa hubungan kita dengan Allah SWT, apa hubungan kita sama manusia. Adakah hablu minan nas, hubungan kita manusia itu baik? Adakah hubungan kita dengan Allah SWT itu baik? Yang terbaik. Jadi untuk itu cukuplah untuk hari ini. Terima kasih banyak. Ya, Samran, terima kasih atas perkongsian tu. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali kami semua. Semoga atuk sekeluarga sihat. Amin. Dan rahmat Allah SWT. Terima kasih banyak. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.